Okey ya, kita masuk tajuk yang akhir. Struktur kod arahan 3.2.1. Untuk menghasilkan atur cara yang melibatkan ada 4 sini. Kawalan jujukan, kawalan pilihan bersarang. Dan akhir sekali kawalan ulangan dalam menyelesaikan masalah. Okey, jadi struktur kod kawalan ni dia ada 3. Pertama, struktur kawalan jujukan. Dalam soalan objektif mungkin boleh tanya ya. Nanti kita akan tengok satu persatu struktur kawalan jujukan. Yang pertama. Yang kedua, struktur kawalan pilihan. Termasuk dalam struktur kawalan pilihan itu termasuklah kawalan pilihan bersarang. Dalam pilihan ada pilihan. Nanti kita tengok. Kita tengok nanti ya. Dan yang ketiga ialah struktur kawalan ulangan. Ini awak akan aplikasikan dalam awak punya atur cara nanti. Okey, kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan struktur kawalan jujukan. Ataupun kita kenali sebagai sequence control structure. Struktur kawalan jujukan sequence control structure. Apa yang dimasukkan dengan struktur kawalan jujukan? Okey, ini maksudnya. Struktur kawalan jujukan maksudnya dia melaksanakan arahan tu secara linear. Ataupun dilaksanakan secara arahan baris demi baris. Mengikut susunan. Dari atas ke bawah secara tertib. Maknanya atur cara ni mudah lah. Step by step je. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Maksudnya dia tidak ada pilihan. Dia tidak ada ulangan. Kalau dalam flowchart tu ikut step by step lah. Ini contoh dia. Begin bermula statement 1, statement 2, statement 3, lepas tu end. Mudah kan? Tidak ada ulangan, tidak ada pilihan. Struktur kawalan pilihan. Adapun disebut selection control structure. Struktur kawalan pilihan ada berapa? Ada 3 juga. Apa dia? Pilihan tunggal, pilihan berganda. Satu lagi pilihan pelbagai pilihan ataupun pilihan bersarang. Sama, lebih kurang ya. Pilihan dan pilihan. Selection control structure. Jadi maksud apa yang dimasukkan dengan struktur pilihan ni, maksudnya satu atau lebih arahan diberikan dan disertakan syarat. Kalau dalam flowchart, struktur kalau pilihan dia mesti ada diamond, bentuk diamond. Bentuk diamond, itu syarat dia. Jadi jika syarat dipenuhi, maka dia akan buat pernyataan 1. Jika tidak dipenuhi, dia akan buat pernyataan yang kedua pula. Maksudnya pilihan ni dia ada syarat. Ya ataupun tidak. Okey? Kalau dalam flowchart, bentuknya ialah bentuk diamond. Kalau nak buat struktur kawalan pilihan, nak buat flowchart, mesti ada bentuk diamond. Okey ya? Maksudnya dia ada pilihan untuk melaksanakan arahan. Ya ataupun tidak. Okey ya? Seterusnya, jadi ada 3 jenis struktur pilihan. Ada 3 jenis struktur pilihan. Okey. Dia mungkin boleh tanya dalam soalan ni ya. Jadi yang pertama ialah pilihan tunggal. Tahu dah maksud tunggal? Satu je. Anak tunggal. Satu je. Tapi dia masih ada pilihan.
Kalau dia buat, dia nak satu je pilihan dia. Kalau tak ada, dia tunggu tamat. Yang kedua, pilihan berganda. Pilihan berganda, dia ada dua pilihan. Ya, dia akan buat pernyataan satu. Jika tidak, dia akan buat pernyataan dua. Ada dua pilihan. Ha? Yang tunggal tadi, ya, dia akan laksanakan arahan. Jika tidak, dia tamat. Okey? Dan satu lagi, pelbagai pilihan. Jika ya, dia buat apa. Jika tidak, dia buat apa. Lepas tu ada lagi pilihan dia. Ha? Ataupun pilihan bersarang. Banyak. Ha? Okey, so ada tiga. Tengok apa yang dimasukkan pilihan tunggal. Tunggal maksudnya, jika keadaan benar, dia akan buat. Jika tidak, dia abaikan. Ha? Dia buat satu saja tindakan. Walaupun dia ada pilihan lain. Ha? Dia hanya buat yang benar saja. Jika tidak benar, dia abaikan. Dia terus pergi kepada tamat. Ha? Dia terus pergi kepada tamat. Ha? Ini pilihan tunggal. Ha? Dia buat satu je. Contoh dia punya apa ni? Dia punya flowchart dia. Ni kata orang kalau kita buat satu cara menggunakan pilihan tunggal, mudahlah tu cara tu. Satu cara yang mudah. Ini contoh dia punya flowchart. Dia buat pilihan ke ya, dia akan buatlah pernyataan dia ni. Jika tidak, dia terus pergi pada tamat. Dia pergi pada tamat. Ataupun dia boleh jadi berulang, ataupun dia pergi pada tamat. Maksudnya, satu saja. Satu saja perbuatan dia. Okey. Tengok contoh. Ini Java ke? Ke Python ni? Ni PHP ya. Contoh coding. Contoh integer markah. Scan. Ni maksud dia. Jika markah lebih besar daripada 50, print lulus. Jika awak letak tu tak ada ya. Di satu saja pilihan dia. Yang kedua, pilihan berganda. Pilihan berganda. Jika benar, dia pun buat tindakan. Jika palsu, jika tidak, dia pun juga buat tindakan yang berlainan. Yang lain. Jika ya, saya makan. Jika tidak, saya mandi. Ada dua tindakan. Tengok dia punya flowchart dia. Jika ya, dia buat perbuatan dia ada. Tindakan dia. Jika tidak pun dia buatlah. Ini contoh atau cara. Jika ya, lulus. Jika tidak, gagal lah. Yang ketiga, pelbagai pilihan. Ataupun bersarang. Ataupun kita sebut multiple. If else, dalam tu ada if else. Untuk menguji beberapa kes. Dengan menempatkan struktur if else dalam struktur if else yang lain. Okay, tengok dia punya flowchart. Dia banyak pilihan. Dia banyak pilihan. Jika tidak buat apa, break, ada semua banyak pilihan lain. Ni contoh dia punya markah lah. Ni tak penting mana. Okay, nak tunjuk saja dia punya ni ya. Okey, jadi kita akan tengok satu lagi struktur kawalan ulangan. Ataupun kita sebut sebagai loop control structure. Jadi struktur kawalan ulangan, mengapa perlu kita buat struktur kawalan ulangan? Kita buat ulangan dalam satu cara. Jadi maksud dia struktur kawalan ulangan, dia membolehkan kita melaksanakan lakar-lakar tertentu secara berulang. Berulang kali. Dia ada gelung. Dalam carta alih, dia ada kita panggil gelung ataupun looping ya. Struktur kawalan ulangan dia penting. Sebabnya bila kita guna struktur kawalan ulangan dalam carta alih kita, dia kod yang kita tulis tu tidak panjang. Pasal benda yang sama je kita nak beritahu, kita nak bagi arahan kepada komputer, perkara yang sama saja. Kita buat ulangan saja. Kita bagi arahan untuk komputer ulang sahaja arahan yang kita tulis. Jadi ianya penting digunakan supaya kod yang ditulis tidak terlalu panjang. Soalan dia, apakah kepentingan struktur kawalan ulangan? Contoh soalan.
Sebab apa dia penting? Sebab apa? Sebab kita tidak perlu menulis kod yang panjang. Mungkin boleh keluar dalam soalan bahagian B. Ataupun dalam bahagian A pun boleh keluar. Supaya tidak kod yang ditulis itu tidak terlalu panjang. Jadi gelung ataupun ulangan ini dia berasaskan kepada pembilang ataupun syarat. Pembilang berapa kali nak berulang? Dia ada pembilang dia. Ataupun dia kena berulang, dia kena ada syarat. Bila dia buat satu syarat, syarat tu suruh dia ulang, tidak, dia akan berulang. Okey? Jika dia tidak memenuhi syarat, dia akan berulang. Berdasarkan pembilang ataupun syarat yang telah kita buatlah dalam atur cara. Ada 3 jenis struktur kawalan ulangan. Ada 3 jenis. Boleh keluar dalam bahagian B. Nyatakan jenis-jenis struktur kawalan ulangan. Boleh keluar dalam bahagian B ya. Jadi struktur kawalan ulangan dia ada 3 jenis. 3 type. Yang pertama kawalan ulangan for. Siapa boleh beritahu cikgu? Apa yang dimasukkan dengan kawalan ulangan for? Untuk. For tu untuk. Okey. For ni dia telah tetapkan berapa kali nak berulang. Katakan 3 kali. 3 kali ya. Berlaku ulangan. Kita telah tetapkan berapa kali berulang. Itu dimasukkan struktur kawalan ulangan for. Ini yang pertama kawalan ulangan for. Yang kedua kawalan ulangan while. Yang kedua nanti kita tengok satu-satu. Jenis-jenis struktur kawalan ni. Ulangan. Yang kedua while. Dan yang ketiga do while. Tadi why do. Ni do why. Do masa apa do? Dia buat dulu baru dia buat pilihan. Why tadi dia pilih dulu baru dia buat pilihan. Dia pilih dulu baru dia buat pernyataan. Do why ni dia buat pernyataan dulu baru dia buat pilihan. Kawalan ulangan for. Dia for dia berulang untuk bilangan kali tertentu yang telah kita ketahui. Maksudnya kita telah nyatakan berapa kali dia kena berulang. Bagi untuk bilangan kali tertentu. Maksudnya kita telah tetapkan berapa kali dia kena berulang. 3 kali lah. Ini masuk for. Ingat. Apa perbezaan struktur kawalan for dengan struktur kawalan y? Soalan boleh tanya juga. Macam tu. For dia berulang. Kita telah tetapkan berapa kali. Okay, next. Ini contoh. Dia ada pembilang. Set pada pembilang dengan nilai mula. Lepas tu dia buat pilihan. Semak adakah pembilang lebih kecil daripada nilai henti. Jika palsu, tamat. Jika benar, dia kumpulan pernyataan yang perlu diulang. Kemas kini pembilang. Dia ulang. Ada ulangan. Maksudnya, ni salah nak pandang ni kan? Salah. Tak apalah, salah. Mana kalau tahu salah tu, baguslah tu. Tahu ralat dekat mana? Mana yang awak belajar lah tu. Kalau tak tahu tu, tahu salah betul tu. Itu masalah. Ini contoh. For, darjah. Ini dalam coding ya. Ini contoh. Yang kedua, kawalan ulangan Y. Y ni perbezaan dengan Y dengan for. Ulangan untuk Y ni kita tak tahu berapa kali berulang. Sehinggalah dia memenuhi syarat. Dia berhenti lah. Y kita tak tahu berapa kali berulang. Sehinggalah dia memenuhi syarat. Yang telah kita tetapkan dia pun berhenti. Okay. Berbeza dengan for tadi. For kita telah tentukan awal-awal. Berapa kali nak berulang. Ingat tu. Jadi syarat kawalan berada bahagian atas. Nanti awak kena beza pula apa perbezaan why do dengan do why. Why do, why itu maksudnya syarat kawalan dia berada di atas. Why do, pernyataan dia berada di bawah. Okay. Ini why do. Contoh, why syarat dia berada di atas, pernyataan ataupun kenyataan dia berada di bawah. Why do. Contoh dia punya coding lah. Nanti awak tahu sendirilah kat rumah.
Okey. Untuk kawalan ulangan do, why juga disama je. Kita juga tak tahu berapa kali dia berulang. Ha? Do, why, kita juga tak tahu berapa kali dia berulang. Sama dengan why, do tadi. Sama je. Cuma perbezaan why, do dengan do, why dari segi syarat tu. Kalau do, why, syarat kawalan berada di bahagian bawah. Kalau why, do, syarat kawalan berada di bahagian atas. Boleh beza? Do, why, buat dulu. Syarat di bawah. Okey. Contoh dia, blok kenyataan bahagian atas, syarat bahagian bawah.